Kita nak cerita pasal kesihatan. Kalau tadi kita dah cerita pasal keselamatan berkaitan dengan kasut ni. Tapi sekarang ini kesihatan pun kita kena peka juga terhadap kasut. Sebab kita rasa macam kalau kasut ni tadi kan cakap pasal fashion dan sebagainya. Tapi kalau kasut pasal kesihatan ni ada kena mengena ke dengan tulang belakang kita ke, posture badan kita ke? Saya percaya ada dekat rumah mungkin ada makcik-makcik, pakcik-pakcik yang rasa macam sekarang makcik-pakcik pakai kasut untuk tulang belakang. Ini orang yang betul untuk cerita dengan kita. Seorang doktor bersama dengan kita. Dr. Muhammad Nawar. Jumpa. Sila. Baik. Kita dah sediakan tempat doktor sambil saya cakap dengan penonton di rumah tu tentang pakai kasut tapi untuk kesihatan. Sila jumpa. Dan ini di depan Dr. Nawar sekarang ni, kita nak tahu ini tulang belakang ataupun tulang kasut ke tulang kaki ke macam mana ni? Tulang belakang dan tulang pinggul. Tulang belakang tulang pinggul. Macam ni kalau saya duduk macam ni. Macam tu bentuknya. Ini bahagian belakang kita. Yang ini kita rasa belakang, yang kita boleh pegang dengan jari yang ini. Alright. Okey, tapi kita nak bertanya mengenai kasut dan juga kesihatan. Apa dia punya kena-mengena dan juga relate-nya benda tu? Baik, Encik Aziz. Dia sebenarnya manusia ni, kalau kita buat, nak cerita, kalau kita buat kaki, sebenarnya tak payah pakai kasut. Sebab Tuhan dah buat kaki kita dah bentuk, dah cantik, dah melengkuk. Dan dulu-dulu memang tak ada kasut pun. Fashion sekarang, keperluan sekarang, pekerjaan sekarang itu menyebabkan kita kena pakai kasut. Saya orang macam nak jual semua kasut. Orang dulu tak ada pakai kasut. Almarhum ayah saya dulu waktu dia buka kawasan hutan, dia masih ingat dia masuk dalam hutan tak pakai kasut. Dan boleh tahan, umur pun 91 waktu meninggal. Maknanya kaki tu Allah telah design kita. Kaki kita sebenarnya memang itulah fungsi yang terbaik. Tapi disebabkan oleh keadaan semasa, kita terpaksa kena pakai kasut. Yang inilah datangnya isu-isu kesihatan. Okey, sebab saya pernah tengok kedai yang menyediakan satu hikmat untuk cek bentuk kaki dia macam mana untuk buat satu kasut yang sesuai dengan kaki tu. Sebenarnya apa impak dia terhadap diri kita, doktor? Itu sebenarnya yang paling ekstrim lah maksud saya. Itulah seperti saya kata tadi, pada peringkat awalnya kita tak memerlukan kasut. Tapi bila kita memerlukan kasut, kita nak kasut yang paling boleh kena dengan kaki kita. Sebab semua kaki kita tak sama. Kaki Aziz, kaki saya lain. Bentuk dia bukan sekadar bentuk. Saiz, keperluan, dia ada keadaan-keadaan tertentu. Itu baru satu. Yang kedua, keperluan kita berbeza-beza. Mungkin ada macam saya banyak kena berjalan. Waktu saya buat operation, saya kena banyak berdiri berjam-jam. Jadi saya kena jalan laju. Jadi fungsi kita juga berubah. Dan kalau bercakap tentang fungsi dan kenapa kita pakai kasut berbeza-beza kan, apa jenis masalah atau penyakit yang orang kata dihadapi sebab pemakaian kasut ni tanpa kita sedar? Itu point dia dah. Sebenarnya banyak orang tak sedar yang kasut dia giving the problem. Saya tengok banyak pesakit yang kebanyakannya, kenapa saya buat tulang belakang ni, kita kata saya tak nak bawa model kasut. Pasal paling banyak yang mengganggu kasut sebelum dia dapat sakit kaki tu, dia dapat sakit belakang. Belakang yang tangkap dulu. Dan ini yang pertama. Yang kedua, pada usia-usia lebih kurang macam pada usia aktif, Daya Aziz. Saya lah belasan tahun. Tiba-tiba belasan tahun. Kalau Daya belasan, saya 22. Doktor, kalau kita tengok gambar sekarang ni, apa itu sakit sebenarnya tu? Ini kebanyakannya sakit di bahagian tumit belakang. Bangun pagi, Masya Allah, the first step is hell. Sakit nak pijak tak boleh, nitih air mata. Sebab dekat bawah tu ada satu plantar fascia, ada sponge dia, ada spring dia. Tapi disebabkan oleh kasut tak sesuai, pemakaian tak sesuai kasut tu, dia pula bekerja mungkin banyak berdiri, cikgu, security guard, nurses saya, jururawat, jadi menyebabkan dia berlaku inflammation radang di bahagian dalam. Sakit. Pukul 10 pagi baru sakit tu nak hilang. Tu sakit kat kaki, yang sakit dekat pinggang ni. Yang dekat tumit ni. Bahagian tumit. Yang bahagian pinggang ni kebanyakannya kita ada sakit pinggang disebabkan oleh bukan sekadar tulang, daging kita yang nak supply ni dia tak balance. Sebab kita kena ingat manusia adalah makhluk yang berkaki dua, berbadan tegak. Betul. Dia makhluk kaki dua, badan tegak. Maksudnya kita ada daripada tiang kita, daripada pangkal leher turun ke belakang sampai ke sendi peha, sendi lutut, sendi buku lali perlu berada di dalam keadaan keseimbangan. Baru kita boleh menampung
berat badan. Yep. Udah tentulah kalau berat badan bertambah, lebih sikit. Lori 1 tan bawa 1.5 tan, absorber kacau lah. Tak sesuai lah macam tu. Wah. Alright. Tapi kalau kita pakai kasut yang salah. Okey, contoh kalau kita beli kasut tu disebabkan gaya saja. Tapi sebenarnya kasut tu tak sesuai dengan kita. Betul Zik. Saya banyak cerita kalau paling banyak memberi manfaat adalah beli kasut tu. Kalau kita kaji balik, saya lihat tadi banyak orang beli kasut for very reason. Banyak sebab. Tapi yang paling pentingnya kadang-kadang sebab nampak cantik. Zik kan cerita tadi kan, masuk kedai nak beli satu dah beli 2 3. Pandangan mata. Kadang banyak orang beli kasut sebab tu waktu sale. Ada orang beli kasut, dia jarang-jarang orang yang mencari kasut untuk kaki dia. Untuk contoh kalau saya boleh ambil contoh sikit. Ini cerita lain kemudian. Itu Cinderella. Ini Cinderella. Jadi kalau orang beli kasut, kasut ni dibuat di kilang. Okey, betul. Bila kasut yang buat kilang, kasut kaki Haziq sebenarnya kaki kanan dan kiri pun tak sama. Ini saya nak tanya. Kerana saya rasa macam kaki saya belah kanan macam dia pakai ketat sikit belah kanan. Betul. Kenapa? Sebab dia tengok, kita berdiri kat sini pun banyak ada orang berdiri robot balance kanan dan kiri. Kita kadang-kadang kita balance sikit, cara kita duduk tip ke kanan sikit, kita suka mengereng ke sini, itu menyebabkan tak balance. Dan kaki kita kalau nak tengok dia, tengok kasut yang kita pakai sekarang. Tengok kasut yang dia pakai sekarang. Tengok kasut Haziq. Bahagian tapak dia memang rasa macam kaki kanan macam besar, kaki kiri macam kecil. Itu satu ketidakseimbangan. Jadi, ini menunjukkan, saya nak balik point saya adalah waktu beli kasut tu adalah waktu yang paling penting. Kalau kita beli sale, sekarang mall buka pukul 10:30. Kita dah pergi parking pukul 9 dah sampai. Kita nak dapat sale, nak dapat option yang ada, pergi lambat nanti habis stok. Jadi kita beli kasut pada waktu pagi. Sebenarnya waktu yang paling susah untuk beli kasut adalah waktu petang. Sebab kaki kita dah mula membengkak. Kalau kita beli waktu pagi, kalau kita try kasut tu best pakai, nanti waktu kita pakai biasa, dia akan jadi ketat. Sebab kaki kita dah bengkak. Rupanya. Ilmu terbaru nak beli kasut, ingat beli waktu petang. Beli waktu petang. Itu yang pertama. Yang kedua, pasal Dayah suka shopping, selalu kalau kita test kasut macam mana, Zaid? Ambil, dia akan awak keluar, sesga kau awak keluar sebelah je. Kita try sebelah. Dan satu selalunya kasut tester. Kasut itu yang sebelum Dayah try, dah banyak orang lain lagi dah try. Dah longgar. Itu yang pertama. Jadi untuk kalau nak beli kasut yang kita nak bawa balik, pastikan kita try bukan sekadar kasut yang dah sebelum ni orang try, tapi minta, "Dek, boleh tak tolong bawa dua-dua belah?" Sepakai dua-dua belah. Jangan jalan balik terus rumah. Jalan kat kawasan tu dulu. Reason dia adalah untuk you nak rasakan kedua-dua belah untuk selesa ataupun tidak. Yang ketiga, jangan beli kasut yang terlalu longgar, orang panggil boot. Atau jangan bagi kasut yang terlalu ketat sampai jari kita dah mencengkam. Ini menarik sebenarnya bila cakap berasal jari mencengkam sebagainya. Kan kita ada satu alat yang macam tak apa kalau ketat. Kita boleh besarkan sikit. Itu boleh besarkan sikit. Kalau mak-mak, kalau kasut longgar, tak tisu je kat depan tu. Tak apa. Nanti kembang-kembang pun tak apa. Jadi macam mana sebenarnya? Semua ini macam saya cerita, awal-awal dulu kita tak ada kasut, kita boleh survive. Bila kita buat kasut ni waktu kita peringkat tak sakit, badan kita sebenarnya ada great ability to orang panggil tolak ansur. Tak apalah, macam kasut tu kata tak apa, it's okay, you don't give me a correct shoe, saya masih tolak ansur, saya boleh tahan lah walaupun kaki duduk dalam tu, saya terima. Baik kaki kita. Baik kaki kita sebab dia support tuan dia. Kita tapi tak baik. Kita tak jarang fikir dengan kaki. Kita fikir kat muka, kita fikir kat tangan, kaki kita kesian. Berapa banyak, senang cakap lah, berapa kali kita basuh kaki. Kalau yang Muslim, kalau tak kena wuduk, jangan-jangan kita basuh. Jadi kaki ni dia sebenarnya dia duduk pada kebanyakannya antara ranking yang ke bawah lah. Sampai satu masa dia kata, "I'm sorry, I'm going to cause you problem." Dia tak boleh jalan pun. Pada waktu tu barulah dia kata, "Aku pergilah cari kasut." Alamak. Alright. Tadi kan doktor dah cakap pasal kita jarang nak memikirkan mengenai kaki. Kan? Tapi macam mana untuk kita lari daripada kasut, kita pergi ke kaki pula. Macam mana kita nak memastikan kaki kita ni dalam keadaan yang sihat? Selain bersih lah. Yang baik lah. Dia yang pertama sekali, kita kena tahu bentuk kaki, tujuan kita. Sedar. Kaki kita ni kita guna untuk apa? Apa tujuan kita ada kaki? Berjalan lah. Sebelum tu berdiri. Sebelum tu berdiri dan berjalan, bergerak. Kaki kita adalah gunanya untuk mobility. So kalau kita tidak ada masalah untuk kaki mobility, tak ada masalah lah. Itu okey. Tapi dia ada kaitan, macam saya cerita tadi, dia ada kaitan juga dengan belakang. So kalau belakang, kebanyakan orang sakit yang datang jumpa saya, sakit belakang, first thing yang saya suruh tukar, saya tengok kasut. Mana kasut? Dia kata, "Apa doktor tengok kasut saya?"
pasal saya tengok pada kaki dulu. Dan di kaki ini adalah juga merupakan tempat banyak hujungnya saraf-saraf. Pernah dengar perkataan reflexology? Pernah. Kan urut tu kan. Lama sekarang dah tutup MPO kan. Betul. Kalau lepas urut tu dia rasa best sikit sebab ujung-ujung kaki kita ada banyak saraf. Sebab bila doktor cakap macam tu, terus saya teringat kalau orang mengurut, yelah, lepas pantang kan orang selalu mengurut, dia selalu akan pegang poin kaki. Dia kata, ini bahagian awak punya ni, dia macam semua berkait, semua benda kaki. Kita bersama dengan seorang tukang urut di belakang. Ada tukang urut? Tak, bukan. Ini rakan host dan juga yang seseorang yang menconteng kasut. Bukan. Ini host kita, Fiona. Saya tahu, menarik Fiona hari ni. Banyak you all bawa yang conteng kasut lah. Bangun pagi tengok kasut dah rasa seronok. Macam-macam jenis orang. Betul, kalau yang kasut conteng ni pula, apa dia punya ni? Ini kebahagiaan jiwa lah. Tapi doktor, saya nak ambil kesempatan nak tanya sikit lah juga kan. Sebab saya ada pernah beli kasut yang dia claim kasut tu ada fungsi ortopedik. Jadi adakah fungsi ortopedik tu sebenarnya betul-betul boleh membantu ataupun dia sekadar gimmick marketing saja? Alamak, ini susah jawab ni. Panas soalan ini nampaknya. Panas. Terima kasih, Fiona. Dia bukan kasut je ortopedik orang claim. Macam saya pakai ortopedik ni tulang dan sendi. Bukan kasut je, tilam ortopedik pun ada. Betul? Kereta ortopedik, kerusi ortopedik, semua ortopedik. Jadi semuanya berkaitan bila ada sakit belakang, sakit-sakit sendi. Tadi saya cerita pada peringkat awal, kasut apa pun dia nak pakai, fashion ke, conteng ke, mahal. Jordan tadi apa? 30,000. RM30,000 ke RM10 ke tak kisah. Tapi waktu kaki kita boleh tolerate Tapi bila kaki kita dah sampai macam ni, kita nak tahu keadaan tu tak sesuai. Bila kita dah mula mendapat masalah dengan mobility, tak boleh bergerak, jalan tapak the first step sangat painful, dan inilah masanya kita tahu kita kena pergi cari kasut yang sesuai. Kena ingat kasut ni dibuat di kilang. Jadi kilang tak mustahil kilang tu akan tahu you punya kaki. Mustahil. Jadi tugas kita untuk mencari kasut yang sesuai dengan kaki kita. Kita yang kena mencari. Kita yang kena cari. Jangan biar kilang buat untuk kita. Betul. Jadi sebab macam-macam jenis kan. Sebenarnya terbuka mata kita. Apabila Dr. Nawar datang bercerita mengenai orang kata kepentingan memilih kasut yang sesuai. Jadi sebenarnya banyak lagi benda kita nak tanya doktor, tapi itulah masa pun tak mencemburui kita. Cemburu betul masa kita. Tak apa, fikir pasal kaki awak. Alright, terima kasih kita cakap kepada Dr. Muhammad Nawar Arifin, iaitu seorang pakar ortopedik yang bawa tulang kepada kita hari ini. Yang bercerita mengenai kasut dan juga tulang. Yang maksudnya kesihatan lah. Jadi thank you, Fiona. Fiona, terima kasih ya. Okey, bye-bye. Jumpa besok. Dr. Nawar, terima kasih juga. Anda jangan ke mana-mana. Saat lepas ni kita nak cerita lagi. Macam-macam benda nak cerita dengan anda. Kita terus bersama dalam Borak Kopitiam. Lembut tulang ya? Mana tulang lembut?